Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasha Rashid Nurul Sabaluddin, merupakan bekas pelajar MRSM Sungai Besar Batch 15. Jadi hari ini saya nak berikan beberapa tips kepada batch PCT yang akan menduduki peperiksaan SPM tak lama lagi. Saya bagi beberapa tips untuk dapatkan A+ Fizik yang saya sendiri pernah cuba. Jadi pertama sekali, korang kena buat nota sendiri, which mean that dulu saya buat nota ni macam ni. Saya lipatkan kertas, satu kertas A4 kepada 4. Lepas tu saya tuliskan setiap terms-terms penting yang ada dalam setiap chapter and also the formula. Dan saya tuliskan formula tu untuk apa, dan kita kan guna huruf untuk setiap macam acceleration kita guna A, velocity kita guna V. So saya tulis juga apa maksud setiap huruf tu. And then saya tulis dalam satu kertas tu sebanyak mungkin chapter yang saya boleh muatkan dalam satu kertas tu. Dan saya gunakan dan nota ni saya baca setiap sebelum tidur. So maksudnya nota ni bukan untuk fizik je, korang boleh buat untuk subjek-subjek lain juga. Jadi before korang tidur tu, korang tengok balik nota yang korang dah buat tu. Selain daripada definition, formula, korang boleh juga masukkan benda-benda yang korang rasa penting, ataupun cikgu pernah mention benda tu dalam kelas, ataupun cikgu pernah cakap benda ni penting, jadi tulis juga dalam tu. Dan baca balik setiap kali tidur, ataupun bila korang ada masa free lepas solat ke, lepas solat maghrib tu ke, ambil nota tu dan baca. Also tulis nota ni dengan bahasa korang sendiri, maksudnya dengan cara yang korang akan faham, bukan macam mana dalam buku teks or dalam buku rujukan ke apa ke. Jangan ikut, guna perkataan ataupun guna terms-terms yang korang sendiri faham dengan bahasa korang sendiri, supaya bila korang baca, korang faham dengan betul, bukannya hafal tapi korang faham. Tips nombor 2 yang saya rasa paling common yang orang akan cakap adalah buat latihan yang banyak. Bagi saya sendiri, latihan ni sangat membantu. Lagi-lagi saya buat pasir SPM dengan sangat banyak, lah. Kenapa saya kata pasir SPM ni sangat penting? Sebab soalan setiap topik punya soalan tu, dia akan repeat soalan yang sama, ataupun soalan tu tak lari mana selalunya. Jadi korang kena banyakkan latihan-latihan ni, sebab dia akan dedahkan korang beberapa soalan yang actually repeating every year, yang korang dah boleh hafal dah jawapan ni. Dan korang boleh macam, mungkin before ni korang tak tahu, kenapa soalan ni salah, tapi bila korang buat soalan ni, nampaklah kenapa jawapan dia ni bukan yang ni, bukan jawapan dia yang ni. Jadi buat banyak-banyak pasir SPM, memperbanyakkan pasir SPM lah, daripada soalan-soalan yang daripada luar ataupun daripada buku-buku biasa ke. Cuba try buat pasir SPM dulu, and then baru buat soalan-soalan lain. And also every question tu korang kena tulis kenapa bukan jawapan ni, ataupun apa sebab jawapan salah, apa sebab jawapan ni betul. Tips nombor 3, revise balik setiap soalan yang korang pernah buat. Maksud revise soalan yang korang pernah buat ni adalah soalan-soalan yang korang pernah buat dalam ITT, or maybe exam every end semester, PSPM. Yang paling penting sekali PSPM, korang kena always revise soalan PSPM. Okay, this is what I do. Ni adalah last minute punya lah yang saya pernah buat, which is saya revise PSPM punya question. Kan selalunya PSPM punya question kita dah bincangkan soalan tu, jawapan dia semua kan. Jadi apa yang saya buat, saya keluarkan daripada soalan PSPM tu, saya keluarkan subtopik yang masuk untuk PSPM tu. Sebab PSPM ni is salah satu macam hint untuk kita tahu apa agaknya chapter ataupun apa agaknya topik yang maybe boleh masuk untuk SPM. Jadi korang kena tengok balik PSPM punya tu, conteng je dekat kertas PSPM korang tu, tulis setiap soalan tu. Contoh soalan nombor 1 ni, chapter dia chapter berapa, subtopik dia subtopik apa. Kalau korang contoh macam ada buku rujukan, korang boleh tulis juga muka surat berapa, korang boleh tengok untuk soalan tu punya jawapan. Ataupun boleh tulis sendirilah, kalau nak lebih ingat tulis sendiri. Sebab kalau korang tulis ni lagi ingat dah
apa yang korang baca ataupun apa yang korang faham. Jadi seterusnya, sentiasa niatkan setiap perkara yang kita buat tu di bawah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah perkara yang saya buat waktu BSPM dan SPM, which is saya niatkan dalam diri supaya kan kita nak ambil exam, so kita pegang pen tu, saya niatkan dalam diri, ya Allah, biarlah pergerakan pen ni di bawah keredaan ni. Bila saya buat macam tu, bila saya dapat result PSPM dengan result SPM, saya rasa tak ada rasa menyesal, tak ada rasa tak puas hati ke, sebab saya percaya itu yang saya dah buat. Maksudnya itu yang dah terbaik, ya Allah dah tolong, yang saya pun dah tolong diri saya. Dan yang paling penting sekali, restu ibu bapa dan guru-guru. Jangan sesekali lupa jasa ibu bapa dan guru-guru ni. Ingat, before exam tu, pergi minta maaf, jumpa cikgu-cikgu ni, kalau boleh jumpa parents, jumpa, minta maaf, minta restu, minta doa mereka. And paling penting sekali, minta halalkan ilmu yang cikgu-cikgu ni pernah bagi. Sangat-sangat penting. Pergi dan jumpa dan minta halalkan ilmu dan minta maaf. Jangan rasa macam, rasa macam tak ada dosa pun dengan cikgu ni, rasa macam aku tak buat apa-apa pun kat cikgu ni. Jangan. Kita tak tahu bila cikgu tu terasa ke, mana tu kalau cikgu tu pendam ke, kita tak tahu. Jadi pergi minta maaf. Semua, kalau boleh semua cikgu yang pernah mengajar tu pergi jumpa, pergi minta maaf. Dan also jangan lepaskan topik-topik yang korang rasa korang boleh bawa. Tolong jangan lepaskan topik-topik tu. Lagi-lagi part definition, part formula, part calculation, ni adalah part-part yang korang tak boleh tinggalkan ya. Sebab ni macam part free untuk korang yang korang tak perlulah berfikir sangat pun, sebab formula dia dah bagi. Cuma korang kena tahu je macam mana nak guna formula tu. Dan juga definition pun korang kena ingat je definition tu. Jadi ni sebenarnya satu markah-markah free yang korang boleh dapatkan dengan mudah, instead of masa soalan-soalan hard. So soalan essay yang actually perlukan korang untuk berfikir, markah pun susah nak dapat. Jadi ambil peluang untuk dapatkan markah-markah daripada soalan-soalan yang actually korang boleh jumpa dalam buku. So grab markah-markah daripada situ, so that nanti boleh backup kalau korang punya essay lemah ke, ataupun korang boleh backup if korang punya hot question tu tak dapat nak jawab ke. Dan tips yang terakhir adalah jangan pernah berputus asa. Saya sendiri faham untuk beberapa some of the student akan rasa macam fizik ni adalah satu subjek yang susah, which saya tak deny. Memang fizik ni sebenarnya salah satu subjek yang saya sendiri struggle. Tapi saya boleh cakap yang jangan sekali mengalah untuk belajar fizik. Sebab fizik ni lagi banyak korang, bila korang discover betul-betul, bila korang put effort yang sepatutnya untuk fizik ni, dia akan jadi satu benda yang sangat mudah untuk korang. Yang korang akan rasa macam, senangnya fizik ni. Sebenarnya itu apa yang saya rasa. Saya rasa sangat menyesal sebab saya lambat put effort untuk fizik. Tapi bila dah put tu, sebenarnya fizik ni adalah satu subjek yang tak susah pun. Dan fizik ni adalah satu subjek yang sebenarnya tak ada pun orang perlu rasa dia sangat susah. Dia tak membebankan pun, dia tak banyak benda nak hafal. Jadi jangan pernah berputus asa untuk belajar fizik. Teruskan belajar, teruskan usaha, sebab usaha takkan pernah mengkhianati hasil. And if korang ada apa-apa lagi, feel free to contact me. Cari sini-sini korang yang korang pernah borak, ataupun yang korang rasa korang percaya, yang korang rasa aku nak tips daripada dia. Contact diorang, minta diorang punya tips juga, supaya kita sama-sama boleh berjaya. Jadi itu je beberapa tips yang saya boleh berikan kepada batch VCT yang bakal menuju peperiksaan SPM akan datang. Jadi teruskan usaha selagi belum masuk Dewan peperiksaan tu. Teruskan usaha korang, teruskan perjuangan korang, dan jangan berputus asa. Sebab usaha yang korang akan bagi sekarang, usaha yang korang akan buat sekarang akan mendatangkan hasil yang korang akan bangga, yang family korang akan bangga, which is sangat-sangat penting. Bayangkan family tu bangga dengan korang, which is sangat-sangat memorable. Jadi ingatlah family, ingatlah diri, ingatlah future. Kalau sekarang korang tengah main PUBG lagi, kalau sekarang korang tengah main Instagram lagi, kalau korang main
korang still tengok K-drama lagi, stop sekejap. Stop untuk your future, stop untuk SPM ni. Tolong fokus on your future first. Saya janji dengan korang, lepas SPM korang nak buat apa, korang boleh buat. Masa tu terlalu banyak. Nak tidur 24 jam boleh, nak buat apa semua boleh. Jadi sekarang je, tolong sacrifice sekejap untuk hasil yang korang nak sangat selama ni. Jadi stop sekejap drama ke, PUBG ke, Mobile Legends ke, apa ke, stop sekejap. Focus on SPM, focus on your future first. Okay, good luck.